Assalamualaikum kepada Ustazah Hashimah binti Ismail. Kami pelajar dari kelas HKM akan membentangkan dukungan pendidikan masyarakat. Nama saya Nur Izzati dan saya Nur Ali Zainab binti Faisal. Dan saya Syafiqah Amirah binti Sarudin ingin menjemput Nur Ashikin untuk meneruskan pembentangan. Maksud dualism menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah fahaman yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan. Maksud pendidikan pula perihal atau perbuatan mendidik. Manakala dualism pendidikan bermaksud dua aliran yang tidak sehaluan dalam sistem pendidikan. So, dualism dalam pendidikan berlaku apabila pendidikan agama tidak diterapkan dalam pendidikan umum. Seterusnya, pendidikan agama yang boleh didapati di sekolah-sekolah agama dan madrasah fokus kepada perkara-perkara praktikal dan teori. Contoh perkara-perkara praktikal seperti belajar tentang solat jemaah, solat sunat dan sebagainya. Manakala pelajaran teori yang diberikan oleh ustaz dan ustazah adalah tentang tajwid, fiqh dan sirah. Pendidikan umum pula fokus kepada ilmu-ilmu seperti matematik, sains dan bahasa yang biasa didapati di sekolah menengah dan sekolah rendah. Tapi kedua-dua pendidikan ni mempunyai matlamat yang sama, iaitu membentuk dan melahirkan manusia yang berilmu supaya menjadi insan yang mampu berbakti kepada agama, keluarga, bangsa dan negara. Seterusnya, Alin akan bercakap tentang penyertaan masalah untuk isu ini. Okey, seterusnya untuk penyertaan masalah. Jadi terdapat 3 masalah yang membuatkan kami untuk mengkaji mengenai dualisme pendidikan dalam kalangan masyarakat. Iaitu yang pertama, sistem pendidikan di Malaysia yang memisahkan pendidikan umum dan pendidikan agama. Jika kita lihat pada zaman kini, ada terdapatnya pendidikan umum dan juga pendidikan agama, di mana pendidikan umum ini contohnya sebagai di sekolah kebangsaan, dan pendidikan agama ini khusus pembelajaran di sekolah agama. Dan yang kedua pula ialah perilaku masyarakat yang membimbangkan berkait rapat dengan dualisme dalam sistem pendidikan. Di mana yang kita dapat lihat anak muda ataupun generasi pada masa kini lah, iaitu khususnya kepada masyarakat juga, kita dapat tengok ada segelintir dalam kalangan mereka ini mempunyai adab yang kurang sopan, dan itu amat membimbangkan negara dan juga masyarakat secara umumnya. Di mana apabila melibatkan adab ni ataupun akhlak ni, dia berkait rapat juga dengan dualisme yang terjadi dalam sistem pendidikan di negara kita, Malaysia. Dan yang ketiga ialah cabaran generasi muda yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan perlu memiliki sifat yang baik sebagai pemimpin. Di mana kalau kita boleh tengok sini, sebab generasi muda kan akan memegang tampuk kepimpinan bagi sebuah negara kan, contohnya Malaysia kan. Jadi amat penting untuk generasi muda ini menjadi pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang pemimpin, dan ada juga cabaran yang mereka perlu hadapi, di mana ianya berkait rapat juga dengan dualisme dalam pendidikan. Okay, seterusnya. Okay, objektif kajian. Pertama, objektif kajian dualisme dalam pendidikan ini adalah untuk membuka minda masyarakat mengenai dualisme. So kami nak membuka minda masyarakat untuk tahu apa sebenarnya dualisme ni. Dan yang kedua adalah untuk menyedarkan kepentingan agama sebagai ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan, iaitu sistem pendidikan ini sebenarnya amat penting adalah kita perlu adanya ilmu agama itu sendiri, ilmu pengetahuan tentang agama, sebab ilmu agama inilah yang akan mencorakkan kepribadian kita sama ada ke arah yang tidak baik ataupun ke arah yang baik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak mempamerkan kesan dualisme ini, dualisme pendidikan terhadap pelajar, sebab pelajar ni yang akan menjalani proses pembelajaran, dia yang akan ikut dalam sistem pendidikan di Malaysia. Jadi kita nak tengok apa kesan-kesan bila ada terdapatnya dualisme dalam pendidikan ini kepada pelajar. Okey, seterusnya saya masuk ke bahagian kajian literature. Untuk pengetahuan semua, sejak tahun 1977 lagi, iaitu di dalam persidangan sedunia pertama mengenai pendidikan Islam di Mekah, iaitu konsep dualisme dalam pendidikan telah dibahas. Iaitu dualisme dalam pendidikan membawa erti sistem pendidikan mempunyai 2 sistem yang berbeza, iaitu sistem yang diperkenalkan ialah pendidikan agama dan juga pendidikan sekular. So sebenarnya punca berlakunya dualisme dalam pendidikan di Malaysia ini adalah punca daripada penjajah, di mana penjajah British, iaitu semasa zaman kolonialisme, pelaksanaan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan. Jadi
penjajah ini dia bukan sahaja mengubah dasar dari segi politik, ekonomi, tapi mereka juga masuk campur dalam pelaksanaan dasar pendidikan di tanah Melayu pada ketika itu. Dan sebelum kedatangan penjajah, sebenarnya orang Melayu ni mempunyai bentuk sistem pendidikan mereka tersendiri yang lebih tertumpu kepada unsur keagamaan. Sebenarnya orang Melayu sebelum datang penjajah ni kita memang dah ikut kita fokus kepada sistem agama di mana adanya pondok-pondok pengajian dan juga adanya madrasah di mana berlakunya kat situ pembelajaran Al-Quran, pelajaran agama lah. Dan apabila British datang, dia telah memperkenalkan sistem pendidikan IKRIS ataupun pendidikan sekular lah kita panggil untuk yang fokusnya untuk kumpulan elit sahaja. Manakala sekolah Melayu mereka sediakan juga iaitu khusus untuk anak-anak Melayu yang dikategorikan dalam kelas sederhana dan bawahan. So sebenarnya apabila British masuk terdapat jurang sistem pendidikan Inggeris ataupun sekular ini dengan pendidikan agama yang dilaksanakan antara diorang mengikut kaum. Dan dasar sistem pendidikan sekular ini menyebabkan tiada keseragaman dan wujudnya sekolah Cina dan India persendirian yang turut ingin memastikan kebudayaan dan identiti mereka. Di mana ini apa yang terjadi dekat negara kita sekarang, Malaysia, di mana wujudnya sistem pendidikan sekular ini adanya wujud sekolah jenis kebangsaan, iaitu contohnya sekolah jenis kebangsaan Cina, STKC, sekolah jenis kebangsaan Tamil, STKT, sekolah jenis kebangsaan untuk Melayu kan. So ini semua sebenarnya punca dia adalah daripada zaman British dulu. Memang mereka yang telah mengubah dasar pendidikan di tanah Melayu pada waktu ketika itu. Okey, meskipun terdapat perbezaan dalam sistem pendidikan sekular dan juga agama ini, tapi sebenarnya walaupun ada perbezaan ini, matlamat dia, tujuan dia hanya adalah menjurus kepada satu tujuan, iaitu untuk melahirkan seseorang individu ataupun masyarakat yang berbakti semula kepada yang dapat memberi manfaat kepada negara. So maksudnya walaupun adanya perbezaan antara sekular dan agama, kedua-duanya memainkan peranan untuk melahirkan seseorang individu yang dapat memberi manfaat kepada negara. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Syafiqah. Kajian literatur dari segi pendidikan agama sebagai ilmu pengetahuan bermula dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam membuat rujukan. Seperti yang kita tahu, dua sumber ini ialah sumber rujukan yang tak berubah tapi ianya fleksibel untuk diaplikasikan sepanjang zaman. Tujuan pendidikan agama ini pada mulanya untuk melahirkan individu yang mempunyai adab mengikut syariat tetapi yang sesuai untuk dijadikan khalifah sebagai di muka bumi, dan di mana individu yang dilahirkan ini bukan sahaja mencari ilmu untuk membuat bekalan di akhirat semata-mata tetapi juga seimbang dari segi rohani dan jasmani. Dan melalui kajian literatur, kesan dualisme pendidikan dapat kita lihat apabila berlaku kekeliruan dan pelbagai perspektif daripada setiap individu. Individu yang daripada pendidikan agama dan juga pendidikan sekular mungkin mengalami masalah komunikasi apabila istilah-istilah yang digunakan sedikit berbeza ketika melakukan perbincangan ilmiah. Dan segelintir individu tidak dapat menunaikan perkara asas dalam agama kerana pendidikan agama dan juga pendidikan sekular menggunakan medium pendidikan sebagai untuk melakukan peperiksaan sahaja. Mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu teori dan praktikal untuk para pelajar mendalami dan menghayati apa ilmu agama itu sendiri. Dan terdapat kurangnya peluang bagi graduan aliran agama bagi melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Limitasi ataupun kekurangan jurusan-jurusan yang agama untuk membuat graduan daripada pendidikan agama melanjutkan pelajaran kerana kebanyakan para pelajar terhasil daripada pendidikan sekular. Jadi mereka mempunyai limitasi dalam membuat pemilihan apabila ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Dan segelintir subjek-subjek daripada pendidikan agama tidak diiktiraf pada peringkat kebangsaan. Ini juga membuatkan kesukaran untuk para graduan aliran agama ini melanjutkan pelajaran mereka. Seterusnya saya menjemput Nur Ashikin untuk menerangkan tentang metodologi kajian. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan kaedah soal selidik melalui borang Google. Borang Google ini akan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Dan soalan yang terdapat dalam borang Google ini terdiri daripada 10 soalan, 7 soalan objektif dan 3 soalan subjektif. Borang Google ini mempunyai 54 responden yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah, orang dewasa dan pelajar universiti. Seterusnya, daripada borang Google yang kami dapati, terdapat banyak perspektif yang kami terima mengenai topik dualism yang sedang kami kaji ini. Jadi terdapat 7 soalan objektif yang seperti Syikin dah bagi tahu tadi.
Dan yang pertamanya adalah, adakah anda belajar tentang subjek agama ketika di sekolah rendah dan sekolah menengah? Kami mendapati bahawa 100% daripada responden, yang 100% ini menunjukkan statistik yang baik kerana setiap individu sudah diberikan pendedahan mengenai pendidikan agama sejak kecil lagi. Okey, jadi bagi soalan yang kedua, adakah pelajaran agama di sekolah agama dan sekolah rendah atau menengah terdapat persamaan? Terdapat 63% dan saya menganggap ia majoriti daripada responden bersetuju bahawa terdapat persamaan mengenai pembelajaran agama di sekolah rendah dan sekolah menengah. Mereka menyokong soalan pendapat ini kerana bagi mereka silibus antara sekolah agama dan sekolah rendah serta sekolah menengah adalah sama disebabkan silibus yang dipelajari di sekolah rendah dan sekolah agama rendah adalah merupakan asas dan kesinambungan untuk kita sambung pelajaran agama di tahap yang lebih tinggi. Jadi terdapat juga segelintir masyarakat yang menyokong bahawa mereka tidak tahu sama ada terdapat persamaan atau tidak di antara kedua-dua sekolah ini kerana mereka kerana terdapat ibu bapa yang tidak menghantar anak mereka ke sekolah agama. Hal ini merupakan perkara yang membimbangkan kerana ia akan menyumbang kepada pengaruh dualisme. Mereka tidak dapat nak membezakan dan mengalami kekeliruan sama ada ilmu pendidikan umum atau pendidikan agama yang lebih utama. Seterusnya. Untuk hasil kajian yang ketiga, adakah ibu bapa patut menghantar anak ke sekolah agama sejak kecil? Terdapat 98.1% yang bersetuju bahawa ibu bapa perlu menghantar anak ke sekolah agama sejak dari kecil. Dan 98.1% ini adalah terdiri daripada 53 responden dan hanya seorang responden sahaja yang tidak bersetuju bahawa ibu bapa tidak perlu menghantar anak ke sekolah sejak kecil. Hal ini mereka menganggap bahawa pendidikan agama tapi sebenarnya mengikut statistik ini amat baik dan ada segelintir ibu bapa yang tidak sedar lagi bahawa pendidikan agama merupakan salah satu medium yang penting dalam mencorakkan peribadi yang baik dalam diri setiap anak. Jadi sebenarnya banyak daripada ibu bapa mainkan peranan yang penting dalam menerapkan ilmu pendidikan agama dalam diri mereka. Jadi untuk yang keempat, adakah anda bersetuju bahawa pelajar sekolah agama dan sekolah kebangsaan mempunyai jurang perbezaan yang sangat besar antara mereka? Dan menurut kajian ini, peratusan yang diperolehi amatlah membimbangkan juga kerana terdapat 63% dan terdapat 37% yang bersetuju bahawa terdapat jurang besar antara sekolah agama dan sekolah kebangsaan. Sebab ada, menurut responden, ada yang memberi pendapat bahawa pelajar sekolah agama selalu dipinggirkan. Hal ini kerana fasiliti dari segi dekat sekolah mereka tidak mencukupi dan mereka menganggap ada terdapat kerajaan yang tidak mementingkan sekolah agama ini dan perkara ini amat membimbangkanlah dan semua orang perlu mengambil langkah yang sepatutnya untuk kita nak elakkan perspektif dan gaya pemikiran seseorang terhadap pendidikan agama itu sendiri. Dan kita sepatutnya berbalik kepada bahawa pendidikan agama ini merupakan pendidikan yang penting dalam kita nak mencorakkan kepribadian identiti seseorang pelajar itu. Seterusnya. Dan terdapat lagi 3 soalan subjektif dan yang seterusnya adalah, adakah anda pernah bersekolah di sekolah agama? Jika ya, dan mengikut daripada hasil kajian ini, majoriti responden menyokong bahawa pelajaran agama di sekolah agama dan sekolah rendah adalah mengandungi persamaan. Dan mengikut hasil kajian ini, terdapat separuh daripada responden yang telah bersekolah di sekolah agama sejak kecil lagi dan ini merupakan peratusan yang sangat baik. Dan seterusnya, pada zaman kini wujudnya sekolah agama menengah untuk para pelajar menuntut ilmu dalam fardu ain dan fardu kifayah. Pada pandangan ini, perlu tak wujudnya sekolah rendah seperti sekolah agama menengah. Dan sebanyak 77.8% responden yang bersetuju bahawa kerajaan perlu menubuhkan sekolah rendah yang mempunyai aliran agama. Hal ini kerana mereka nak terapkan pendidikan agama dalam diri para pelajar itu sejak dari kecil lagi dan tidak mahu menyumbang kepada pengaruh dualisme. Seterusnya. Dan terdapat 3 soalan subjektif yang kami
wawarkan kepada responden untuk menjawab. Dan yang pertamanya adalah apakah pandangan anda tentang mereka yang tidak bersekolah agama sejak kecil dan hanya bergantung kepada pelajaran agama di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Dan menurut soalan ini, majoriti responden menjawab bahawa ia sebenarnya tidak ada masalah, tapi mereka akan mempunyai kurang pengetahuan mengenai ilmu agama. Kalau bagaimanapun, dia bukan salah satu masalah yang besar dalam mencorakkan pembentukan identiti seseorang pelajar, tetapi dia perlu mengikut kepada perspektif seseorang itu. Kalau ibu bapa yang tidak menghantar anak ke sekolah agama, tetapi mereka berusaha dari inisiatif yang lain, seperti menghantar anak ke mengaji secara swasta dan ke kelas agama secara swasta, dan ia sebenarnya tidak menjadi satu masalah. Dia masih lagi menerapkan pendidikan agama dalam diri seseorang pelajar itu. Dan seterusnya, berikan pandangan anda tentang status sekolah agama pada masa kini. Status sekolah agama, ramai menganggap bahawa sekolah agama kini makin dipinggirkan dan ibu bapa tidak menitik beratkan sekolah agama kepada anak mereka dan semakin hari dilupakan. Mereka ada setengah individu yang berfikir bahawa sekolah agama dipinggirkan adalah kerana mereka hanya fokus pada ukhrawi sahaja dan mereka tidak menitik beratkan hal duniawi seperti macam ilmu biologi, tapi sememangnya tidak sama sekali. Perspektif itu patutlah dielakkan. Dan last sekali adalah pada pandangan anda, apakah perbezaan dalam sistem pendidikan sekolah agama dan sekolah kebangsaan di Malaysia? Responden ada mengatakan bahawa perbezaan silibus. Hal ini adalah kerana silibus agama di sekolah rendah dan sekolah menengah ada yang sama, tetapi pada tahap peringkat sekolah menengah tu, silibus mereka dah semakin susah dan untuk nak menggalakkan mereka berfikir secara aras tinggi. Dan mereka juga berfikir bahawa jadual sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah agama lebih singkat dan lain sikit daripada sekolah biasa kerana seperti yang kita tahu, sekolah agama waktu pagi diorang kena ada tadarus dulu, ada tasmik dulu, dan oleh sebab itu jadual sesi pembelajaran dan pengajaran adalah berbeza dengan sekolah kebangsaan. Jadi seterusnya saya berikan kepada Syafiqah Amirah untuk memberikan cadangan yang dapat buat untuk dualisme. Terima kasih Izzati. Kesimpulannya, kewujudan dualisme dalam pendidikan di negara kita ini dapat diwujudkan dengan kemunculan sekolah agama dan juga sekolah kebangsaan. Dan kedua, masyarakat sebenarnya cakna akan perbezaan di antara sekolah agama dan sekolah kebangsaan melalui hasil kajian yang kita dapat. Mereka tahu ada berlakunya perbezaan dari segi silibus dan juga waktu pembelajaran, di mana akan menghasilkan pelajar yang tahu ilmu agama tapi mereka tidak menghayatinya. Dan kita dapat lihat juga pendidikan agama dapat dinikmati oleh semua orang. Di antara inisiatif kerajaan ialah mengadakan program JCAF, iaitu berkemahiran untuk mengetahui bahasa tulisan Jawi, tulisan Jawi, pembacaan Al-Quran, bahasa Arab dan juga ilmu fardu ain. Program JCAF ini ditubuhkan khas untuk para pelajar yang berada di sekolah kebangsaan menengah rendah. Sebelum mereka menjawab UPSR, mereka harus lepas. Ini antara inisiatif kerajaan untuk memberi pendidikan agama secara tidak langsung kepada para pelajar. Jadi pendidikan agama ini bukanlah perkara yang sukar untuk dinikmati. Dan antara cadangan untuk mengurangkan jurang perbezaan di antara pendidikan di sekolah agama dan sekolah kebangsaan ialah memperkenalkan kegiatan co-curriculum di sekolah agama. Aktiviti co-curriculum seperti aktif bersukan, berpersatuan dan unit beruniform ini dapat menggalakkan ataupun memupuk sikap, dapat mengasah soft skill di kalangan para pelajar. Jadi pelajar sekolah agama ini tidak akan ketinggalan jika dibandingkan dengan pelajar daripada sekolah kebangsaan. Mereka akan dipupuk dengan time management, ada ciri-ciri untuk berkepimpinan. Mereka mampu untuk memimpin diri mereka dan mampu berkomunikasi dengan para pelajar yang berasal daripada latar belakang yang berbeza. Dan yang kedua, mencadangkan untuk mewajibkan pengajian Al-Quran sebelum memulakan sesi pembelajaran. Sama juga seperti konsep pembacaan Yasin pada setiap hari Jumaat di sekolah kebangsaan, cuma konsep pengajian Al-Quran ini hanya mengambil masa 5 ke 10 minit sahaja. Seperti yang kita tahu, pembelajaran
pengajian agama di sekolah kebangsaan itu hanya pengajian secara asas sahaja ataupun dasar sahaja. Jadi semasa pengajian Al-Quran, sebelum pembelajaran secara formal bermula, para pendidik dan pelajar boleh mengambil masa 5 ke 10 minit ini untuk mengaji, dapat mendalami kisah-kisah di sebalik surah-surah ayat Al-Quran, dapat belajar tajwid. Jadi secara tidak langsung dapat memupuk rasa cinta kepada para pelajar untuk belajar lebih mendalam tentang ilmu agama itu sendiri. Dan akhir sekali, saya mencadangkan untuk melaksanakan penambahbaikan kemudahan di sekolah agama. Seperti yang kita tahu, kemudahan yang berada di sekolah agama itu sedikit kurang berbanding di sekolah kebangsaan. Di sekolah kebangsaan kita dapat lihat adanya kemunculan makmal komputer dan perpustakaan. Manakala di sekolah agama yang kemudahan-kemudahan ini tidak disediakan ataupun kurang disediakan. Suasana pembelajaran yang sesuai kepada para pelajar akan menarik minat para ibu bapa untuk hantar anak mereka belajar di sekolah agama dengan suasana yang kondusif dan akan membuatkan sesi pembelajaran itu lebih menarik dan memudahkan para pelajar untuk menghayati sebenarnya belajar agama ini tidak membosankan, sebenarnya menyeronokkan, dan perkara ini dapat membantu hasil-hasil graduan daripada sekolah agama setanding dengan sekolah kebangsaan. Oleh itu, di sini saya dapat simpulkan objektif kajian yang telah kami jalankan ini tercapai dengan sempurna dan permasalahan masalah juga telah dijawab. Dan saya mengucapkan terima kasih.